السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول وبالله توفيق. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, pada jilid yang ke-5 pada kitab terjemahan, pada muka surat 258. Sebagai sambungan apa yang kita baca pada minggu lepas, pasal penjelasan tentang pengaruh ubat-ubatan ni terhadap penyakit. Okey, di situ kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ucapan beliau dalam doa. Ucapan beliau siapa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau sandarkan urusanku, janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, biarpun sekejap mata ataupun sekejip mata. Perbaikilah segala urusanku. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Perbaikilah segala urusanku, tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Kata Ibn Qayyim di sini rahimahullahu ta'ala, doa tersebut mengandung, suara perlahan ya. Sekejap, mungkin jauh sikit, komputer jauh. Okey, saya cuba dekatkan. Doa tersebut mengandung pembuktian sikap berharap kepada yang memiliki segala kebaikan di kedua tangannya. Okey, suara okey? Suara jelas? Suara jelas ataupun masih perlahan lagi? Hello? Oh, sama saja ya? Okey. Macam mana saya nak buat ni? Ataupun saya kena keluar dahulu, ataupun saya masuk semula ke? Macam mana ke? Okey. Sekejap ya, saya cuba test YouTube di sini tengok. Saya cuba saya test tengok YouTube. Kod apa nama? Nak kesan gelap, kasar, berkedut, membuat. Okey. Sekarang suara macam mana? Okey lah. Boleh ya? Boleh. Dah kuat dah suara? Okey, tak apa. Saya kuatkan volume suara insya-Allah. Dia kata doa tersebut mengandungi pembuktian sikap berharap ya, ar-raja'u, kepada yang memiliki segala kebaikan, iaitu Allah Jalla wa'ala, kepada yang memiliki segala kebaikan di kedua tangannya. Tangan yang hakiki bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala yang tidak menyamai makhluknya, yang hanya dia saja yang mengetahui kaifiatnya bagaimana. Tidak menyerahkan si hamba kepada dirinya sendiri. Di mananya Allah Ta'ala yang menguruskan hamba dia. Jadi kita minta Allah uruskan kita dan hal ehwal kita lah. Namun menyerahkan urusan hanya kepadanya. Jadi hamba tu tidak minta kepada Allah Taala supaya jangan diserahkan urusan diri dia kepada diri dia sendiri. Kerana dia adalah hamba yang makhluk. Dan makhluk itu lemah. Maka dia kena serahkan diri dia kepada yang maha berkuasa, yang memiliki dirinya dan segala-galanya. Dengan bertauhid kepadanya. Dengan bertauhid ini mengesahkan Allah Ta'ala, yang tentunya semua itu memiliki pengaruh kuat untuk menolak penyakit. Kan? Ini pengaruh yang kuat menolak penyakit pasal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita mengetahui bahawa tidak ada sebarang musibah yang menimpa kita melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Kan? Dan sekiranya dihilang daripada kita kemudaratan tersebut, kita tahu bahawa Allah Ta'ala telah mengangkatnya daripada kita, kan? Dengan kehendak dan dengan ilmu dan kehendaknya Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Rabbi, ya Allah, hai Tuhanku, la usyriku bihi syai'an, aku tidak menyekutukannya dengan suatu pun. Adapun hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaytahu bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Doa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini mengandungi berbagai ma'rifat ilahiyah. Ma'rifat maksudnya ma'rifah, pengetahuan tentang ketuhanan. Ma'arif, fa fihi min al-ma'arif al-ilahiyah, segala pengetahuan tentang ketuhanan. Jadi dan rahsia penghambaan diri manusia yang tidak didapat dijelaskan dalam mana-mana kitab. Dia kata dalam buku ni saja. Tapi kalau kita tengok teks Arab dia lain sikit. Teks Arab dia kalau kita nak terjemahnya, dia kata apa? La yattasi'u lahu kitabun. Kitab ni nakirah lah, umum, mana-mana kitab. Bukan terkait kitab ni saja. Kitab lain pun tak mampu nak menjelaskan keseluruhannya. Kan? Al-ma'arif al-ilahiyah ni kan. Gitu. Dan rahsia penghambaan diri kepada manusia ni cukup banyak, hanya Allah yang Ta'ala saja mengetahui. Bukan dekat dalam buku saja, dalam mana-mana kitab pun. Itu maksud Ibn Qayyim di sini lah. Kalau tengok teks asal dia, la yattasi'u lahu kitabun, maknanya kitab ni nakirah lah, mana-mana kitab lah, bukan al-kitab, maksud bukan buku ni saja. Gitu. Baik. Hadis ini mengandung pengakuan seorang hamba terhadap kehambaan dirinya. Allahumma inni abduka, ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu. Ibnu abdika, anak lelaki ataupun anak perempuan kepada hamba lelaki-Mu. Wabnu amatika, dan anak lelaki kepada hamba perempuan-Mu. Nasiyati biyadika,
ubun-ubunku di tanganmu. Itu maksud dia. Madin fiyya hukmuka, berlalu padaku segala ketentuanmu ataupun hukummu. Hukummu berlalu atasku. Madin fiyya hukmuka. Jadi hadis yang panjang tadi kan, dia kata penghambaan ayah dan ibunya, dan bahawa ubun-ubunnya sekalipun berada dalam kekuasaan Allah sehingga bisa digerakkan oleh Allah sekehendaknya. Nasiyati biyadika, nasiyah ni dia, kan? Apa nama nasiyah aku ni, ubun-ubunku ni di tangan engkau. Madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka. Kemudian surah maknanya adlun fiya qada'uka, maksud ketetapanmu, keputusanmu terhadapku adalah adil. Apa yang Tuhan buat pada kita semuanya adalah maha adil, Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba tidak memiliki kemampuan untuk menguasainya. Kan? Kita nak kuasai diri kita, kita tak mampu. Sebab kita bukan memiliki diri kita. Kita ni tidak memiliki apa-apa. Jangan sombong. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi milik kita. Bahkan apa yang Allah titipkan kepada kita itu hanyalah amanah yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Akan disoal kita tentang amanah yang telah kita terima dan kita sanggup memikul amanah tersebut. Sebagaimana Allah kata, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Dan kami telah bentangkan amanah kepada langit, kepada segala langit dan bumi. Semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut, kan? Dan mereka takut, bimbang, untuk melaksanakan amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan, manusia sanggup memikul amanah tersebut. Kenapa? Kerana manusia itu sangat zalim, kata Allah. Innahu kana zaluman jahula, lagi jahil. Jadi kita tak memiliki apa-apa. Hatta diri kita sendiri bukan milik kita. Apa yang kita miliki itu, yang kita tengok tu, maknanya itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan, titipkan kepada kita sebagai amanah yang kita kena laksanakan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Sebab tu Allah Ta'ala kata, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua pasti akan disoal pada hari itu tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Begitu. Dan Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu kufur, maka Allah kata azabku teramat keras. Jadi seseorang hamba tidak memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya sendiri tanpa izinnya, tanpa izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, kita tak kena buat apa. Sebab tu kita ni kata insya-Allah. InsyaAllah, InsyaAllah besok saya akan buat sekian-sekian, InsyaAllah. Maka kita sebut InsyaAllah, kan? Sekarang apa? Jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan. Sebab tu wala taqul li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa in yasha Allah. Jangan kamu kata, aku nak buat sesuatu esok lah, kan? Melainkan kau kata, jika Allah menghendaki, InsyaAllah. Begitu. Kita rasa nak buat. Kita memang nak buat perkara tu. Kita merancang dan kita nak buat. Tapi kita belum pasti dapat melakukannya, kan? Apabila bertepatan ada taufik oleh Allah Ta'ala untuk kita lakukan perkara tersebut, maka kita boleh buat. Kalau Allah tak izin, kita nak taufik, tak dapat, kita nak buat. Dia hanya tinggal rancangan sahaja, kan? Dia belum dapat jadi kenyataan. Untuk menjadi kenyataan, ia berhajat kepada keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk memberi manfaat
untuk memberi mudarat, untuk mematikan, untuk menghidupkan, untuk membangkitkan. Semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Kerana saat ubun-ubun seseorang berada di tangan Allah, sebagaimana pengakuan dalam doa yang diajar oleh Nabi SAW ni, nasiyati biyadika, ubun-ubunku di tanganmu. Mana bila ubun-ubun di tangan Allah, mana yang Allah buat lah, macam mana kita nak buat? Kita nak paling kita ke sana, ke sini, ke situ kan. Itu kembali kepada kehendak Allah. Berarti si hamba itu tidak memiliki kemampuan mengurus perkaranya sendiri. Kita tak mampu. Bahkan sebaliknya, ia selalu berada dalam genggaman Allah Jalla wa'ala, tunduk di bawah kekuasaannya. Itu dia. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, adlun fiyya qada'uka. Maknanya mengikuti keputusanmu yang engkau maha adil dalam takdirmu. Jadi Allah, dia takdirkan macam mana makhluk dia jadi apa semua tu Allah Ta'ala letak dalam maha adil dia. Kan? Allah kata Allah tidak akan menzalimi walau sebesar zarrah. Allah kata, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Hai hamba-hamba aku, kata Allah, aku haramkan kezaliman itu atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Jadi mengikuti keputusanmu yang engkau maha adil dalam takdirmu, yakni mencakup dua hal penting yang menjadi, dia kata apa, menjadi poros tauhid ni, menjadi dasar bagi tauhid lah. Ni. Jadi mutadammin li aslain azimain alaihima madarut tauhid, maknanya madar ini paksi yang bergerak, yang berada di atasnya seluruh tauhid tadi. Poros ni paksi lah, paksi yang beredar di atasnya tauhid tadi. Yang pertama apa dia? Dua asal yang agung, dua asal yang besar, dua usul yang besar. Aslaini azimain. Okay? Yang keduanya, pertamanya apa dia? Dalam tersebut, doa tersebut, pengakuan takdir. Okay? Jadi begitu. Jadi kita belajar bahawa maratibul takdir ni, maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir ni, nak berlaku ketetapan Allah Ta'ala itu dia berlaku. Jadi ketetapan Allah Ta'ala itu pertamanya berlaku dengan ilmu Allah lah. Dan ilmu, kemudian kehendak, ilmu, kehendak, kemudian ilmu kita apa? Ilmu, lepas tu tulisan, kemudian masyiah, kehendak, kemudian al-khalq, iaitu pelaksanaan. Ini dipanggil maratibu al-qadar, ya. Tingkatan-tingkatan qadar ataupun takdir itu berlaku dengan ilmu Allah, kemudian ditulis di sisi Allah Ta'ala apa yang akan berlaku itu, ketetapan itu, kemudian Allah menghendaki dia berlaku, maka dia berlaku, kemudian Allah Ta'ala ciptakan dia, Allah jadikan dia sebagai berlaku. Jadi pengakuan takdir dan bahawa hukum atau keputusan Allah itu pasti akan berlaku bagi hambanya. Tidak ada sesuatu yang berlaku di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan segala makhluk ini, melainkan semuanya berlaku dengan takdir dan kehendak Allah dan telah tertulis di sisi Allah Taala, maka ia berlaku. Ya. Jadi apa yang berlaku pada kita yang kita dah tahu ni, yang dah berlaku lah. Tadi sekian-sekian kita makan malam dengan makan apa, kita minum apa tadi, kita dah tahu lah sebab takdir yang dah berlaku. Takdir yang akan berlaku kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku. Begitu. Dia pasti akan terjadi atas dirinya. Kalau Allah takdir, dia pasti akan berlaku lah. Tidak akan terlepas sama sekali
dan tidak ada jalan untuk menghindarinya. Siapa boleh lari daripada takdir? Tak ada siapa pun yang dapat lari daripada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah apa pun, buatlah macam mana pun, jadilah macam mana pun, maka orang tu tetap dalam dia panggil apa, dalam ruang al-qadar, atau ruang takdir. Jadilah tak ada siapa pun yang dapat lari daripada takdir yang Allah telah tetapkan. Yang kedua, bahawa Allah itu bersikap maha adil dalam segala keputusannya. Baik. Jelaslah ni. Tidak sedikit pun menzalimi hamba-hambanya. Allah kata, "Wa ma kana rabbuka bidzallamin lil 'abid." Tuhanmu tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah keluar daripada konsekuensi sebagai yang maha adil. Dia tetap maha adil macam mana pun. Dan yang maha berbuat ihsan, kan? Allah adil dan dia berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Makhluk mungkin ada sifat adil diri makhluk, tapi belum tentu dia boleh buat kebaikan. Jadi Allah Ta'ala dia boleh buat apa yang dia nak buat, tapi Allah kata Allah maha adil dan dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk dia. Sebab faktor penyebab kezaliman adalah kerana orang yang berbuat zalim itu merasa perlu berbuat kezaliman. Faktor kezaliman lah, dia rasa dia perlu buat sebab dia mampu buat. Siapa boleh halang dia? Dia nak penjara orang tu salah ke tak salah ke, dia nak penjara orang tu, siapa boleh halang dia? Dia nak bunuh orang tu, dia tak nak bunuh kau. Macam Hajjaj kata kepada Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, inni qatiluka, aku nak bunuh kau, maka pilihlah dengan apa cara kau nak mati. Kata Hajjaj kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah. Gitu. Seorang ulama kan, tabi'in. Jadi faktor kezaliman adalah kerana orang yang berbuat zalim itu dia rasa perlu berbuat zalim, atau kerana ia bodoh dan pandir. Dia boleh kata dia bodoh dan pandir. Pandir ni maknanya bodoh sangat lah. Dia panggil safah, kan? Al-jahlu wal-safah. Safah ni maksud dia, macam perkataan sufah tu kan, orang yang bodoh, lebih teruk bila jahil lah. Ni kan. Dan faktor itu tidak mungkin dimiliki oleh Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Faktor kezaliman itu, yang maha kaya dan juga tidak berhajat kepada segala sesuatu. Tidak ada hajat dia kepada makhluk dia, bahkan makhluk itu berhajat kepadanya. Allahus Samad. Allah As-Samad, tempat bergantung segala makhluk, tempat bersandar segala makhluk. Gitu. Faktor itu juga tidak berlaku bagi yang maha bijaksana. Faktor kezaliman tak berlaku bagi yang mustahil berlaku pada yang maha bijaksana, di mana tidak ada sebiji zarrah pun dari segala makhluk yang ada di bawah takdirnya yang dapat keluar daripada kebijaksanaan dan bahkan selalu memujinya. Allah Ta'ala itu maha terpuji. Mereka juga tidak akan mampu keluar daripada takdir dan kehendaknya. Tak mampu. Hukum Allah pasti akan berlaku sesuai kehendak dan takdirnya. Allah nak jadi macam tu, nak lah. Kan? Tak boleh halang. Fa'alun lima yurid. Allah maha
melakukan bagi apa yang dia kehendaki. Ini dia. Kemudian oleh sebab itu Nabi Hud alaihi salam menegaskan saat kaumnya menakut-nakutkan beliau kepada tuhan-tuhan mereka. Alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam wa ala nabiyyina salawatullahi wa salamuhu. Ini yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat 54 dan ayat 56. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inni ushhidullaha wa syahadu anni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku mempersaksikan Allah, dan naklah kamu bersaksi, naklah kamu semua bersaksi, ya, anni bari'un, sesungguhnya aku berlepas diri, aku berlepas diri, mimma tusyrikun, daripada apa yang kamu semua sekutukan terhadap Allah. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Dari selainnya, apa yang kamu sekutukan daripada selain Allah, sebab itu jalankanlah tipu daya kamu semuanya terhadapku. Buatlah apa kamu nak buat kepada aku. Kamu buat rancangan tak baik, apa nak apa semua macam-macam, nak musnahkan, nak binasakan aku. Silakan lakukan perancangan-perancangan burukmu itu. Lakukan. Kan? Dan janganlah kamu tangguh-tangguh lagi. Buatlah apa kamu buat. Sekarang pun boleh buat. Silakan. Kata Nabi Hud alaihi salam kepada kaum dia. Ya? Kaum Ad kan, kaum Ad. Thumma la tunzirun. Tak payah bagi tangguh dekat aku. Kamu rasa nak buat sekarang, buatlah. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Allah tu Tuhan kita semua. Kan? Tuhan semua makhluk. Allah tu, cumanya mereka tak mengaku ya Allah tu Tuhan mereka. Ini dia. Padahal Allah tu Tuhan segala makhluk. Rabbi wa rabbikum. Rabb aku dan Rabb kamu semua. Ma min dabbatin, tidak ada satu haiwan pun yang melata di bumi illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Tidak ada sesuatu pun yang melata di bumi melainkan Allah Ta'ala yang memegang dengan ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku, Rabbku di atas jalan yang lurus. Tuhanku melakukan segalanya di atas ilmu Dia yang maha luas, yang tidak terbatas. Di atas kebijaksanaan Dia yang tidak terbatas. Di atas keadilannya yang maha adil tadi, Allah Ta'ala. Yakni, meskipun Allah menguasai para hamba dan memperlakukan mereka sekehendaknya, Allah tetap dalam jalan yang lurus. Maksudnya Allah maha adil, maha bijaksana. Ya kan? Tidak menzalimi siapa-siapa pun, walau sebesar zarrah. Hanya berbuat dengan keadilan dan kebijaksanaan, dengan ihsan dan rahmat. Sedangkan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam madin fiya hukmuka, madin fiya hukmuka, ataupun adlun fiya qada'uka. Maknanya selalu maha adil dalam takdirmu, sesuai dengan firman-Nya yang di atas tadi, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus.
Baik, kemudian seseorang hamba bisa memohon kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Tawassala ila rabbih bi asma'ihi. Kan? Maknanya dia bertawassul kepada Allah. Kemudian, maaf, peringkat di atas. Kemudian bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang Allah sebutkan sendiri untuknya. Yang Allah namakan sendiri diri dia dengan nama-nama tersebut. Allah yang namakan diri dia. Ma'alimal ibadu, ada yang diketahui oleh para hamba. Ya, maksudnya bagaimana hamba ketahui? Setelah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupa bahawa Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam dia diutuskan untuk memperkenalkan Allah kepada kita. Okay? Tujuan perutusan Rasul kepada dia di antara dia memperkenalkan Allah Tuhan kita kepada kita. Tanpa Rasul macam mana kita nak kenal Allah? Tak mungkin kita akan kenal Allah Ta'ala dengan kenal yang sungguh-sungguhnya. Kita mungkin kenal secara fitrah macam tu saja. Oh, ada alam, ada pencipta. Ada tai unta, ada unta. Kita tahu secara fitrah. Tetapi secara terperinci, itu diperjelaskan oleh Allah kepada Rasulnya, utusannya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulnya dia sampaikan kepada umat dia. Maka kita kenal Allah Ta'ala Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Kabir, Al-Muta'al, kan? Begitu. Ada yang diketahui oleh para hamba sebab apa? Sebab diajar oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang tidak mereka ketahui kerana nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, maha mulia ini tidak terbilang banyaknya, yang hanya dia sahaja yang mengetahui tentang dirinya. Baik. Ada yang tidak mereka ketahui. Ada juga yang Allah simpan di alam keghaibannya, sehingga tidak diketahui oleh malaikat yang dekat. Baik. Sehingga tidak diketahui oleh malaikat yang dekat sekalipun. Sekejap. Ambil air sekejap. Afwan. Baik. Sehingga tidak diketahui oleh malaikat yang dekat sekalipun, atau seorang Nabi yang diutus sebagai Rasul sekalipun. Kalau Allah tak beritahu, siapa pun tak tahulah. Gitu. Baik. Itu adalah wasilah ataupun sarana terbaik yang paling disukai oleh Allah. Apa dia? Meminta kepada Allah Ta'ala dengan bertawassul, menyebut nama-nama Allah Ta'ala tadi. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ni. Ya, bertawasul dengan meminta dengan bertawasul menyebut nama-nama Allah. Kemudian bahkan yang paling memudahkan untuk mencapai apa yang menjadi permohonan. Sebagaimana Nabi tengok ada seorang sahabat berdoa kan, dia menyebut nama Allah yang Al-A'zam kan, Ya Hayyu Ya Qayyum ni kan. Jadi Nabi kata dia telah meminta dengan nama Allah yang agung, yang tidak meminta seorang itu dengannya, melainkan Allah akan perkenankan permintaannya. Kemudian seorang hamba bisa memohon kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Nampak? Baca Al-Quran jadikan dia sebagai wasilah kita tawasul dengan baca Quran, minta kepada Allah baca Quran. Al-Quran yang merupakan penyejuk hati. Kalau kita baca Quran hati kita tak sejuk, ini ada masalah. Kita baca Quran hati kita tak seronok, ini ada masalah. Baca Quran hati kita tak gembira dengan Al-Quran, ini ada masalah jiwa. Masalah. Kita kena berubatlah. Kan, berubat macam mana? Dengan doa kepada Allah Ta'ala. Kan, Ya Muqallibal Qulub, Sabil Qalbi ala dinika, Ya Musarrifal Qulub, Sarif Qalbi ala ta'atik. Ni. Maksudnya kita tahulah, kita fikir dari kita sendiri, aku ni lama mana dah tak baca Al-Quran ya. Kan, supaya kita tersedar daripada lamunan kita, aku tak baca Quran dah 3-4 hari ataupun seminggu ataupun sebulan tak baca Quran. Ya Allah. Kan, takkan kot kan, hari Jumaat kita ada surah Al-Kahfi kita baca kan. Saya setiap hari lah. Jadi Al-Quran yang merupakan penyejuk hati. Seperti musim semi. Rabi'. Semi ni musim Rabi'. Musim bunga. Dan kita bertawasul kan, meminta-minta kepada Allah Ta'ala tadi dengan nama-nama dia tadi. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika. Macam tadi apa? As'aluka bi kulli ismin sammaitahu bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. Bahawa kau jadikan Al-Quran itu sebagai Rabi'. Rabi' ni apa dia? Musim bunga. Rabi' musim bunga, musim semi, yang menjadi penyejuk bagi makhluk hidup. Musim bunga ni kan orang seronok lah, jadi meriah lah kan. Orang keluar rumah jalan-jalan, ambil apa nama angin kan, melihat pemandangan yang cantik, bunga-bunga yang apa berkembang. Jadi kita di tanah Melayu kita ni, dalam Indonesia kita ni tak ada musim bunga, tak ada gitu. Kalau pergi luar negara sana dah lah kan, sampai ada musim sejuk, 4 musim, ada musim bunga kan, cantik lah. Tapi tak pergi pun kita boleh tengok dalam video, kita boleh tengok dalam YouTube kan, macam mana musim bunga di tempat orang kan. Begitu. Jadi dengan demikianlah Al-Quran itu menjadi penyejuk bagi hati. Al-Quran ini sebab tu kita baca Quran ni, kita cubalah istiqamah diri kita kan. Kita baca juga sehari 2 page ke Quran kan. Itulah, semoga Allah beri kepada kita istiqamah lah. Sehari 2 page ke, 1 page ke, setiap hari kita baca. Tambah kan. Kita mungkin boleh mula sikit-sikit kita baca dengan menghayati makna dia, mempelajari tafsirannya. Itu tujuan sebenarnya Al-Quran, untuk dia jadi ubat dalam dada kita. Bukan semata-mata kita baca lalu hanya kan, lalu macam tu saja tanpa ada kesedaran tentang makna, keinsafan, tentang penghayatan dia kan. Maknanya dia nak jadi hati kita ni jadi sejuk, jadi nikmat. Jadi kita kena tahulah, sebab tu kena belajar ilmu tafsir, tadabbur Quran tu kan. Bukan sekadar belajar tajwid je. Ini kesilapan sebahagian orang lah. Dia hanya penting nak belajar tarannum,
belajar tajwid. Taranum tajwid. Dia tak penting kan nak belajar tafsir ataupun tadabbur Al-Quran tadi. Pergi kepada detail, sedetail, sehalus-halus. Kan? Tafsiran dia tadi. Supaya dia jiwa ni terubat. Dia ni sebab nak jadikan dia suplemen itu, dia kena ada ekstrak dia lah. Ingat ekstrak dia. Nak bagi jadi suplemen dalam jiwa kita kan. Bila kita baca, datang rasa lintasan kenyamanan dalam jiwa kita, keseronokan, kebahagiaan, kenikmatan, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa rasa untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ni. Itu Al-Quran. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh bagi kemurungan dan kesedihan. Jadi kita ni manusia ni ada sifat-sifat yang negatif macam tu ada. Kan? Dia benda tu datang dalam diri kita, sifat-sifat murung kan. Sebab tu tengah ada orang dia kena kemurungan dan sebagainya. Inilah dia ubat dia. Kan? Bukan ubat, telan ubat tidur, pil tidur dan sebagainya. Untuk hilangkan kemurungan. Inilah dia ubat dia Al-Quran tadi kan. Untuk mengatasi kemurungan dan kesedihan. Sehingga fungsinya bisa menjadi ubat yang mengusir penyakit dan mengembalikan stamina, kesihatan dan kestabilan tubuh. Dia juga bisa berfungsi mensterilkan jiwa kita. Steril balik jiwa kita. Bersihkan jiwa kita dari kesedihan. Seperti halnya zat pembersih yang mensterilkan barang dari karat dan kotoran, kuman ke atau sejenisnya. Ini Al-Quran ibarat seperti mesin, seperti sterilizer tu kan. Steril barang-barang kita tadi. Jadi itulah dia steril jiwa kita. Penyembuhan ini akan semakin optimal bila si pasien meyakini khasiatnya untuk menghilangkan penyakitnya, seperti memberikan kepadanya kesembuhan yang sempurna. Sebab tu ramai orang baca ruqyah kan, tapi tak sama kesan dia. Kita baca ruqyah tapi kesan tak apa misalnya lain kita, tapi orang lain baca ruqyah okeylah pula. Kan? Gitu. Dia penghayatan kita kepada apa yang kita baca itu sebenarnya, dan pergantungan kita kepada Allah Ta'ala itu macam mana. Tawakal kita kepada Allah tadi kan, hablun minallah tadi, macam mana kaitan hubungan kita, takluk hati kita kepada Allah Ta'ala itu macam mana. Gitu. Kesihatan dan stamina prima. Dia kata untuk menghilangkan penyakitnya serta memberikan kepadanya kesembuhan yang sempurna, kesihatan dan stamina prima. Semoga Allah memberikan taufiknya. Itu maksudnya. Baik, sementara doa Zunnun. Zunnun ni maksudnya Zunnun ni ikan paus kan. Orang yang berada dalam perut ikan paus lah, iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Doa dia pada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini kata Nabi SAW, doaul karbi. Doa ketika kita dirundung kesusahan, dirundung malang. Doa ni baca ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Okay? Pendek doa dia. Jadi sementara doa Zunnun di atas mengandungi kesempurnaan tauhid dan pensucian Allah Rabb Subhanahu wa ta'ala, serta pengakuan seorang hamba terhadap kezaliman dan dosa dirinya sendiri. Ni dah.
La ilaha illa anta, tiada yang layak diibadahi dengan sebenarnya kecuali engkau. Inni kuntu minadh zalimin, sebenarnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Pengakuan diri tadi kan, tentang dosa dan kezaliman diri. Itu merupakan ubat terbaik untuk mengusir bencana. Ini dia. Kan? Ubat terbaik mengusir bencana. Kita kalau ditimpa apa-apa bencana kan, kita sebutlah ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya, supaya Allah Taala selamatkan kita, jauhkan daripada segala bencana dunia dan akhirat. Kemudian kesedihan, untuk mengusir kesedihan, mengusir kemurungan, bahkan juga merupakan sarana terbaik kepada Allah untuk menyelesaikan segala hajatnya. Kan? Kita minta kepada Allah untuk selesaikan segala hajat-hajat kita lah. Kita nak buat kerja ni apa lah, ya Allah payahlah nak selesaikan kerja ni. Macam mana nak settle kerja ni kan? Susah lah nak selesaikan kerja ni. Macam mana ya Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca ulang sehingga kita nampak cara untuk selesaikan masalah tersebut. Ya. Kerana tauhid dan pensucian Allah mencakup penetapan segala bentuk kesempurnaan bagi Allah, menolak berbagai bentuk aib dan kekurangan bagi Allah, atau penyerupaan Allah dengan segala sesuatu. Ini dia. Tanzihkan Allah daripada menyerupai makhluknya. Pengakuan terhadap kezaliman diri sendiri. Kan? Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Itu pengakuan kita. Juga mengandung keimanan seorang hamba terhadap ajaran syariat. Mengandung, dia kata, keimanan seorang hamba terhadap ajaran syariat. Pahala dan siksa, sehingga menimbulkan rasa takluk diri sendiri kepada Allah dan berpulang kepadanya, serta pengakuan terhadap segala kekhilafan kita, kesalahan kita. Pengakuan terhadap kehambaan diri dan juga hajat diri kita yang terhambat kepada Allah. Sebagaimana kata Allah, antumul fuqara'u ila Allah. Kan? Kamu semua adalah orang-orang yang fakir dan berhajat kepada Allah. Kan? Sehingga di sini ada 4 hal. 4 hal dia kata yang bisa dijadikan sebagai tawassul, iaitu tauhid, pengesaan kepada Allah, pensucian Allah Ta'ala daripada segala kekurangan, penghambaan diri dan pengakuan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana kita semua maklum bahawa kita semua tak sunyi, tak dapat lari daripada dosa. Kan? Sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Baik. Adapun hadis Abu Umamah yang menyebutkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada kemurungan dan kesedihan. Ini baca juga banyak-banyak. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Kalau kita rasa susah macam mana pun, Allah akan lapangkan kesusahan kita. Doa ini mengandung 8 perkara, kata dia, rahimahullah, kata Imam Ibn Al-Qayyim. Setiap 2 di antaranya berpasang-pasangan. Dia kata, kemurungan dan kesedihan ibarat 2 bersaudara. Kan? Murung, sedih. Al-hammu wal hazan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Gitu.
uh, rasa lemah dan kemalasan. Minal ajzi wal kasal. Nampak? Ajzi wal kasal. Dua. Lemah dan malas. Juga dua bersaudara. Kemudian rasa takut dan bakhil. Minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada sifat pengecut, sifat penakut, wal bukhli dan sifat bukhul, yakni sifat bakhil. Mana? Berpasangan kan? Juga bersaudara. Kemudian terbelit hutang. Wa min ghalabatid dain. Ghalabatid dain wa qahr rijal. Juga berpasangan. Terbelit hutang, aku berlindung dengan Kau juga daripada belitan hutang dan berada di bawah kekuasaan orang lain. Ini juga berpasangan. Sesuatu yang buruk bila merasuk ke dalam hati, bila kerana faktor masa lalu dapat menimbulkan huzun, yakni kesedihan. Apa yang dah berlaku kan? Dia kesedihan ni berlaku, dah berlaku sesuatu perkara yang ada kaitan dengan kita tu berlaku yang tak menyeronokkan, dia akan melahirkan rasa sedih. Sesedih dengan sesuatu yang tak menyenangkan berlaku. Dan bila kena faktor yang belum terjadi, akan menimbulkan ham, yakni kemurungan. Dia takut, bimbang jadi begini. Kan bimbang yang amat sangat. Kalau jadi gini, kalau jadi gini. Bimbang. Gitu. Dengan kedua musibah itu, seseorang hamba bisa kehilangan kemaslahatan yang seharusnya dia dapatkan. Sebab itu pentingnya doa ini. Pentingnya. Baca selalu. Pagi dan petang. Bisa jadi kerana ia tidak mampu atau kerana dia lemah. Bisa juga kerana kurang keinginan atau malas. Mandulnya kebaikan, maksudnya tersekat kebaikan tadi. Kebaikan tadi tak boleh berlaku, tak boleh keluar dari diri dia. Dan potensi yang dimilikinya sehingga tidak berguna untuk dirinya dan masyarakatnya. Doa tu penting lah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa ni kena baca, faham. Baca dan faham. Mungkin kerana faktor peribadinya, yakni rasa takut, atau kerana faktor financial mana inilah hutang tadi. Yakni kekikiran, kebakhilan dalam diri, kan. Sementara kekuasaan orang lain terhadap diri seseorang bisa kerana sebab hutang. Bila kita berhutang dengan orang tu dia berkuasa, nampak macam berkuasa atas kita lah. Dan itu adalah kesalahan. Bisa juga kerana faktor kezaliman orang lain. Jadi hadis itu sudah memuat permohonan perlindungan daripada seluruh keburukan itu. Ini doa yang jawami'ul kalim, kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kan? Baik. Jadi memuatkan permohonan perlindungan dari seluruh keburukan itu. Adapun pengaruh istighfar dalam menolak kemurungan dan kesedihan serta kesempitan hati adalah berdasarkan aksioma yang telah diketahui oleh para agamawan. Ali. Kemudian di sini
Okey, dia kata dan orang-orang berakal yang telah diketahui oleh para agamawan, ini para orang berilmu lah, dan orang-orang berakal pada setiap umat bahawa kemaksiatan dan kerosakan menyebabkan kesedihan dan kemurungan. Jadi murungnya orang tu, kan, dia disebabkan dengan maksiat lah, dosa, kan, kesilapan diri, gitu. Rasa takut dan duka lara, bahkan juga kesempitan dalam hati, serta berbagai penyakit hati lainnya. Bahkan sebahagian di antara ahli maksiat, bila sudah merasa cukup berbuat maksiat atau merasa bosan, mereka akan melakukan berbagai maksiat lain untuk mententeramkan jiwa mereka, kan. Di antaranya telah buat jahat begini-begini, menyesal, maka minum arak untuk hilangkan penyesalan dia. Maka bertambah-tambahlah maksiat dan dosa dia tadi, untuk membebaskan hati mereka daripada kemurungan dan kesedihan mereka. Seorang tokoh maksiat menyebutkan, cawan maksiat itu ku teguk penuh kelazatan, sementara cawan lain ku gunakan untuk mengubati penyakit hati. Ni. Bila demikian pengaruh dosa dan maksiat dalam hati, maka ubatnya hanyalah taubat dan istighfar. Sebab tu kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Nabi tiap hari Nabi istighfar. Kita hari ni kita istighfar ke belum? Kita cek balik lah diri kita, kan. Kalau belum, kita istighfar lah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bizambi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baca doa, sering istighfar. Itu dia. Jadi maka ubatnya hanyalah taubat dan istighfar. Ada ubat dia. Adapun solat, fungsinya hanya untuk mententeramkan dan memperkuat jiwa saja. Solat. Di samping untuk melapangkan, menggembirakan dan mencapai kelazatan. Dia. Macam mana nak rasa solat tu bagi lazat, ni. Fungsi paling besar dari solat adalah komunikasi hati dan jiwa kita kepada Allah. Memperoleh kelazatan dengan berzikir, menggembirakan hati, menggembirakan diri dengan bermunajat kepadanya Subhanahu wa ta'ala, serta menghadap kepada Allah dengan menggunakan seluruh anggota tubuh, kekuatan dan organ yang ada demi menghambakan diri kepadanya, yakni dengan meletakkan setiap organ tubuh pada posisinya, serta sibuk dengan solat sehingga tidak lagi bergantung kepada sesama makhluk, bercengkrama dan mengobrol dengan mereka. Kekuatan hati dan keseluruhan anggota tubuhnya terdorong untuk mendekati Rabb dan pencipta mereka, serta beristirahat dari musuh-musuh mereka saat melakukan salat. Sehingga salat bagi mereka betul-betul merupakan ubat dan entertainer terbaik, bahkan juga makanan yang paling sihat yang cocok dengan kondisi hati mereka yang sihat. Adapun hati yang sakit ibarat badan yang sakit, tidak akan mungkin bisa serasi dengan makanan-makanan yang sihat. Inilah dia, kan, apa yang telah dijelaskan oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan detail dan terperinci untuk kita memahami dan kita dapat mempraktiknya dalam kehidupan harian kita lah, dengan taufik dan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Allah Ta'ala lah sahaja kita memohon taufik, petunjuk dan pertolongan. Jadi insya-Allah sampai di sini untuk malam ini.
kita baca kitab ni. Semoga diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan perenggan-perenggan yang seterusnya yang penuh dengan mutiara ilmu dan nasihat kepada kita, untuk kita jadikan sebagai bekalan ke tempat kembali sesuai dengan tajuk kitab yang kita baca, Zadul Ma'ad, bekal untuk ke tempat kembali, ya kan? Itu yang diambil daripada mana? Daripada sumber sebaik-baik hamba Allah Ta'ala min hadi, daripada petunjuk sebaik-baik hamba Allah, iaitu Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sampai di sini dahulu insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.